Negara ini negara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ditafsirkan melalui enakmen syariah negeri-negeri Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita hormat aliran lain, tapi jangan masuk rumah orang, curi barang orang tu mengaku hak dia. Ini kita tak benarkan. Rumah ini rumah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini manhaj di Malaysia. Kamu bawa aliran lain, kamu kena hormat aliran arus perdana yang rasmi ini. Bukan kamu duduk di tempat kamu menyesatkan aliran arus perdana ni. Yang ni jadi masalah. Dia duduk di Malaysia, dia kata tak perlu mazhab. Dia duduk di Malaysia, dia kata sifat 20 batil. Menyeleweng. Ni bukan contoh. Video pun ada sampai hari ni, tulisan pun ada sampai hari ni. Daripada sebahagian kumpulan. Macam mana nak harmoni? Kamu tetamu. Kamu buat kacau di dalam rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di Malaysia. Yang menyedihkan kita, sebahagian asatizah dia pula yang groom di bawah ni untuk jadi samsing. Yang ni bukan saya sebut contoh yang kita dapati. Rupanya yang duk bercakap sufaha yang bercakap di bawah ni, yang bercakap tak ada adab, maki ulama tu, maki ulama ni, cakap macam tu, rupanya duk baca dekat teleprompter, kat skrin di depan tu. Bergabung ni penting. Umat Islam bersatu itu penting. Nak bergaduh jangan sampai mencarut, jangan sampai mengutuk, jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina, jangan sampai memfitnah. Gunakan ayat-ayat yang bagus. Pamerkan akhlak kamu sebagai seorang ulama. Yang paling penting, ajak yang bawah-bawah kita untuk turut sama ikut perangai ulama. Yang mana teras dalam diri seorang ulama bukan ilmunya tetapi adabnya. Di dalam diri seorang ulama itu, adabnya mestilah seperti kuantiti tepung dan ilmunya cukup walaupun sekadar sekuantiti garam. Lau alimtu hudurahu lama ataitu ila hadzal majlis. Lakinna muqaddim al-barnamij lam yukhbirni bihuduri syekh. Naam. Illa mutaakhiran al-lailah. Tahniah kepada Yadim atas penganjuran program yang sebeginilah. InsyaAllah semoga memberi umat Islam memperolehi manfaat daripada resolusi program ini insyaAllah. Yang ketiga, ketika iklan program ini disebarkan, ramai yang WhatsApp kepada saya, kenapa Ustaz hadir ni? Kenapa Ustaz nak pergi? Saya pun hairan. Saya kata kenapa saya tak boleh hadir pula? Tak ada masalah. Kan satu program yang baik. Ahli-ahli panel pun bukan ahli panel, bukan mereka-mereka yang mencetuskan kontroversi, bukan mereka-mereka yang mencetuskan perbalahan. Okey, tak ada masalah. Kita suarakan pendapat, kita tengok di mana boleh ditakribkan di antara pendirian yang dipegang oleh beberapa kumpulan ini, insya-Allah. Dan lagi membuatkan saya lega bila malam tadi baru saya tengok wajah Ustaz Said di poster tu. Jadi orang tak disalahkan saya lah menghadiri program yang barakah ni, insya-Allah. Muslimin muslimat al-asatizah yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali dibunuh, kemudian naik Al-Hasan ibn Ali alaihimassalam sebagai khalifah umat Islam, berpusat di Iraq, dan ketika itu ada seorang lagi khalifah, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu fi Syam. Dua khilafah, pemerintahan yang rasmi, sehingga Sayyidina Hasan membawa sekumpulan bala tentera yang besar. Saya tak mau cerita lah, panjang pula lagi, dah lah sikit lah ni. Semua asatizah. Kemudian Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib tanazala 'anil khilafah ba'da an tawalla muddat al-khilafah faqat fi 6 ashhurin. 6 bulan saja
menjadi khalifah umat Islam, kemudian beliau meletakkan jawatan, tanazal. Meletakkan jawatan dan memberikan laluan kepada Sayyiduna Muawiyah ibn Abi Sufyan supaya tidak berlaku pertumpahan darah. Dan yang kedua, li ajli an yajma'a kalimatal muslimin. Seperti yang Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebutlah sebentar tadi. Saya sempat tengok sikit atas kereta lah. Jadi tuan-tuan, jawatan khalifah ketika tu bukan seperti jawatan menteri besar. Khalifah umat Islam ketika itu setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua dah wafat. 2/3 dunia ketika itu dikuasai oleh orang Islam. Maksudnya yang jadi presiden umat Islam bukan seperti Perdana Menteri sesebuah negara yang kecil. Bahkan bukan seperti Presiden Amerika Syarikat. Jawatan yang sangat besar, kawasan jajahan yang sangat luas, kekayaan yang tak boleh diceritakan. Jami' Al-Umawi ketika itu fusai-fusak dia dihiasi dengan emas. Ini lampu-lampu ni emas. Kipas-kipas tu hiasan dia emas, pintu-pintu tu emas. Orang buat demonstrasi, khalifah suruh bawa keluar harta Baitul Mal, Jami' Al-Umawi. Bawa keluar harta Baitul Mal, lalu dilonggokkan emas yang berdiri di sebelah sana, tak boleh tengok yang di sebelah sini. Maksudnya jawatan tu jawatan yang besar, jawatan yang penting, jawatan yang mewah, jawatan yang semua orang nak. Tetapi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia letakkan jawatan sambil dia membacakan hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, inna ibni hadza sayyidun. Ketika Nabi melihat Hasan ibn Ali melangkah masuk, merangkak masuk, lalu Rasulullah mendukung Hasan ibn Ali. Dan Nabi sebut hadis yang masyhur itu, inna ibni hadza sayyidun, anak aku ini adalah ketua, panglima, la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Satu hari nanti beliau akan menjadi orang yang mendamaikan di antara dua pasukan besar umat Islam yang akan berperang. Sayyidina Hasan hafal hadis itu. Dan dia tahu hadis itu. Lalu dia lepaskan jawatan yang besar untuk dia melihat umat Islam bersatu di bawah satu panji. Subhanallah. Sebab tu bergabung ni penting. Umat Islam bersatu itu penting. Nak bergaduh jangan sampai mencarut, jangan sampai mengutuk, jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina, jangan sampai memfitnah. Gunakan ayat-ayat yang bagus. Pamerkan akhlak kamu sebagai seorang ulama. Yang paling penting, ajak yang bawah-bawah kita untuk turut sama ikut perangai ulama. Yang mana trust dalam diri seorang ulama bukan ilmunya, tetapi adabnya. Di dalam diri seorang ulama itu, adabnya mestilah seperti kuantiti tepung dan ilmunya cukup walaupun sekadar sekuantiti garam. Yang menyedihkan kita, sebahagian asatizah, dia pula yang groom di bawah ni untuk jadi samsing. Yang ni bukan saya sebut contoh, yang kita dapati. Rupanya yang duk bercakap, sufaha yang bercakap di bawah ni, yang bercakap tak ada adab, maki ulama' nu, maki ulama' ni, cakap macam itu, rupanya duk baca dekat teleprompter, hard screen di depan tu. Dan yang menulis tu asatizah. Subhanallah wa ni'mal wakil. Ni apa dia? Kamu berselisih pendapat, masing-masing mengeluarkan hujah dan dalil. Jaga percakapan. Termasuk yang di bawah-bawah kita. Termasuk yang mengelilingi kita.
Bukan sampai kita dapati yang di bawah yang mini kita, yang memimpin tu pula, yang asatizah tu pula, yang duk mengajar. Untuk buat macam ni, buat macam ni. Ketika Hasan ibn Ali turun daripada khalifah, dia menyerahkan jawatan sambil membacakan hadis ini. Yaftakhiru bihadzal hadis alladhi ya'ti min jaddihi alaihi salatu wassalam. Allah menggantikan hadiah yang paling besar kepada Sayyidina Hasan ibn Ali. Kata sebahagian para ulama, di akhir zaman nanti akan muncul seorang pemimpin agung umat Islam, namanya Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, wa huwa min sullatil Hasan ibn Ali. Sebagai penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada Allah. Sebab Tok Wan dulu, orang kena panggil Tok Wan. Sini apa dia? Atuk. Moyang dulu tak jawatan kerana Allah. Kerana untuk melihat ummah ini bersatu. Lalu Allah keluarkan daripada keturunan Hasan bin Ali, manusia yang paling hebat di atas muka bumi Allah ketika itu. Min haitsul qiyadatu wal hikmatu. Al-qiyadah tak jadi mudhaf ilaih tau. Jadi khabar. Jumlah. Sebab ada orang pernah tegur saya kan. Dia kata qiyadati. Dia kata bukan begitu yang Arab dia. Jadi qiyadatu wal hikmatu. Dua benda. Kepimpinan dan juga hikmah yang paling tinggi pada ketika itu ada pada Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Hadiah sebab moyang dulu melepaskan satu jawatan yang cukup besar untuk melihat umat Islam bersatu. Itu yang pertama. Satu. Yang kedua, khilaf ni daripada zaman sahabat. Lepas Nabi wafat ke Ustaz, ketika Nabi hidup. Dalam kitab-kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah dan Usul Fiqh, banyak diulang contoh yang sama. Sebab tu saya pun bila buat contoh, walaupun ada ratusan contoh. Khilafat al-fiqhiyah baina sahabah ada ratusan contoh. Abu Bakar Umar banyak khilaf. Berlaku khilaf. Tetapi sahabat menguruskan khilaf itu dengan menjaga adab. Sebab itu kita tidak pernah mendengar ayyus sahabatu wa ayyut tabi'in yukaffir ahadan minal khawarij walal mu'tazilah walal jahmiyah. Kita tak pernah dengar sahabat dan mana-mana tabi'in, ulama tabi'in yang mengkafirkan orang lain yang berbeza pendapat dengan mereka. Tapi hari ini hak takfir ni banyak. Kenapa? Sini nak kena tengok. Baru ni di pameran buku, ada satu buku, Awas Syirik di Hadapan. Awas Syirik di Hadapan, tengah-tengah dia buh logo capal Rasulullah. Lepas tu ada bulat sikit, nak bagi nampak lain sikit daripada capal Nabi. Syirik mana? Syirik siapa? Siapa yang kamu syirikkan tu? Dia tulis belakang sekali last buku tu, demikian 10 bentuk syirik kuburiyah. Lebih dahsyat kekufurannya daripada syirik jahiliyah, sampai bawah tamat bihamdillah. Ni nak takrib macam mana ni? Di sini kita tidak berganjak. Al-Imam Syafi'i zara qabra al-Imam Abi Hanifah 7 ayyam wa qara'a 'indahu al-Qur'an fi kulli 7 ayyam wa 'indama yakhtimu kull marrah yahdihi
ila al-Imam Abi Hanifah al-Imam al-A'zam. Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris tuwfiya sanata 400. Ziarah al-Imam Abi Hanifah alladhi tuwfiya sanata 50 wa 100. Dia baca Quran 7 hari, baca Quran di sisi kubur itu. Dan dia menghadiahkan setiap khatmah kepada imam. Ini kalau bawa kepada kumpulan hari ini. Kemudian Imam Syafi'i salla fi Masjidil Imam al-A'zam as-subha. Imam Syafi'i semayang subuh ada qunut. Imam Malik semayang subuh mazhab Sadatil Malikiyah pun ada qunut subuh, tetapi qunut subuh indal Malikiyah qabla ar-ruku', wal qunut inda Syafi'iyah ba'da ar-ruku', wa inda Sadatil Ahnaf ma indahum qunut, la yaqnutun. Bila al-Imam Syafi'i pergi semayang di Masjid al-Imam Abi Hanifah, wafat lama dah, 150 Hijrah. Tuwfiya fil 'am alladhi wulida fihi al-Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun dilahirkan al-Imam Syafi'i. Lakin bainahuma rabitatun qawi. Lianna al-Imam Syafi'i tatalmadha ala yadi al-Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani. Saya tak terjemah dah ni asatizah. Hakadha ulimtu bi anna al-hadirin al-asatidhatu wad-du'at. Bila al-Imam Syafi'i semayang subuh di Masjid Imam Abi Hanifah, dia tak buat qunut, la yaqnut. Oh ni tak ada prinsip kah? Saya ubah hak ni, saya ubah hak ni. Ke hadis tu dhaif? Hadis Nabi berqunut pun sahih, hadis Nabi tak berqunut pun sahih. Boleh tengok perbahasan Dr. Umar Muhammad Nur, dia tulis panjang dah. Pakar hadis, pensyarah di USM. Anak murid tanya, wahai imam, bukan pendapat kamu ke qunut fi subh? Taraktuhu ta'adduban li imami Abi Hanifah. Ukhalifuhu wa ana fi hadratih. Kata Imam Syafi'i, benda tu disebutkan oleh Dr. Taha Jabir dalam kitab Adabul Ikhtilafi fil Islam. Bagaimana menguruskan perbezaan pendapat dalam Islam. Aku tinggal qunut sebab aku menghormati sahib maqam tu. Ayat ni menghormati sahib maqam apa semua ni. Kata nak kembali kepada salaf. Ini salaf. Al-Imam Syafi'i salafus salih. Kerana menghormati Imam Abi Hanifah, tinggal qunut. Macam mana aku nak berbeza dengan dia? Aku duduk dekat dengan dia. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan diam ni tidur ke geram? Kereta saya duduk belah sana, saya banyak lagi nak pergi tempat-tempat lain, jangan apa-apakan kereta saya. Lawak. Perbezaan pendapat. Yang paling banyak diulang dalam kitab-kitab qawaid dan usul daripada ratusan perbezaan pendapat ketika Nabi hidup dan selepas Nabi wafat. Antaranya hadis Bani Quraizah itulah. Hadis Bani Quraizah, saya sebut tajuk tu semua orang tahu lah. Balik daripada perang Khandaq, Nabi nak rehat, datang Dihyah ibn al-Khalifah al-Kalbi. Jibril alaihi salam daiman yatamathalu bihi bidihyah. Faham tuan? Faham lah. Dihyah, Sayyiduna Jibril selalu memilih wajah Dihyah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Sebab Sayyiduna Jibril
23 tahun jumpa dengan Nabi, lam yuzhir khilqatahu al-asliyah illa marratain aw thalatha. 2 atau 3 kali saja. Jibril tunjuk ke Nabi rupa asal 2 atau 3 kali sahaja yang dibenarkan oleh Allah. Yang lain semua rupa manusia. Yang paling Jibril suka Sayyiduna Dihyah, sahabat. Dalam perang Khandaq, Sayyidina Dihyah, Jibril ni datang dengan rupa bentuk Sayyidina Dihyah. Lepas habis perang Khandaq, Jibril tanya, wahai Rasulullah, hal wada'tumus silah? Kalian dah simpan senjata? Nabi kata, ya. Habis dah perang. Jibril kata, walakinnal malaikata, afwan. Para malaikat belum lagi meletakkan senjata mereka. Allah mengarahkan kamu, wahai pesuruh Allah, untuk segera ke Bani Quraizah. Nabi pun terus bangun. Baru habis perang berbulan, tuan-tuan. Bukan habis shopping. Bukan habis pergi berjalan 6 buah negara. Yang tu kita. Baru habis perang. Perang yang sukar sebab waktu tu tentera musuh bergabung. Tentera bersekutu. 10,000 orang. Hatta khandaqna alaina. Sehinggalah mereka membuat parit gergasi. Tuan-tuan pergi ke muzium-muzium di Madinah. Tengok mereka buat macam, dia panggil apa tu, Ustaz? Buat macam patung apa semua tu, macam bentuk parit. Dia buat model. Baik, saya ada sebelah. Dia buat macam model tu kan, pergi tengok macam mana suasana perang Khandaq. Nabi pun bangun. Kemudian Nabi bagi tahu sahabat, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Tak ada siapa pun di kalangan kalian yang semayang asar kecuali di Bani Quraizah. Waktu tu lepas maghrib, semua sahabat, lepas Zuhur, semua sahabat dah balik ke rumah masing-masing. Duit dah habis banyak, masa dah habis banyak, tenaga dah habis banyak. Ada yang cedera parah, ada yang keletihan. Tiba-tiba Nabi sebut, jangan siapa-siapa semayang asar kecuali di Bani Quraizah. Siapa pergi Madinah, waktu guide bawa ronda naik kereta, naik bas tu, tanya dia, Bani Quraizah di mana? Bukan nak pergi semayang tuan tu. Nak lalu supaya kita faham sirah, jarak. Qalbul Madinah ain? Pekan Madinah tu di mana? Keluar sikit ada Quraizah, ada penempatan Bani Qainuqa, ada penempatan Bani Nadir. Sebab Nabi bagi arahan, waktu tu sahabat duduk dekat Masjid 7. Dekat-dekat situlah. Masjid 7 Ustaz. Masjid Khandaq tu. Masjid 7 tu. Tuan-tuan duduk panggil Masjid 7 tu. Di situlah peperangan Khandaq. No? Perang Khandaq pula. Bila Nabi sebut jangan siapa-siapa semayang asar kecuali di Bani Quraizah, semua sahabat bangun. Subhanallah. Sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dah jadi kekasih. Sebab dah jadi kekasih hati, bukan kekasih mulut. Bukan kekasih status, kekasih hati. Bila Nabi sebut macam tu, terus bangun, terus berjalan. Lepas Zuhur dah waktu tu. Maka ada sahabat bila masuk asar, tak sampai lagi Bani Quraizah. Tapi dah masuk asar. Rasulullah ajak semayang awal waktu. Li'annaha afdalul a'mal. Sebaik-baik amalan umat Islam antaranya solat di awal waktu. Maka sahabat berhenti satu kumpulan, solat dulu. Walaupun Nabi tak bagi, ikut zahir nas. Usul fiqh dah ada dalam minda sahabat. Sebahagian sahabat belum dibukukan. Lam yudawwan ba'du. Belum dibukukan. Dah ada. Sahabat yang faham, ada yang faham zahir nas, maka mereka
meneruskan perjalanan. Faham daripada zahir nas, maksudnya kalau keluar waktu pun sembahyang sana juga. Dan Nabi kata la yusalliyanna. Ada nun taukid. Nabi letak nun taukid. Hadis tu Sahih Bukhari. La yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Mesti di sana. Maka kumpulan sahabat yang kedua yang juga tahu fiqhul hadis, mereka meneruskan perjalanan. Waktu asar habis. Sampai habis asar. Betul ke faham macam ni? Sesat ni. Hadis yang sama dua kumpulan sahabat, maka bila sampai semua pakat pergi cerita ke Nabi, ya Rasulullah kami faham macam ni. Kumpulan kedua kata ya Rasulullah kami faham macam ni. Keluar ada waktu asar, kami bayang di sini. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, falam yu'annif ahada. Ataupun perawi hadis tu, kalau tak silap saya, Abdullah bin Umar, saya tak ingat dah banyak. Falam yu'annif ahada. Nabi tak cerca siapa-siapa. Nabi tak bid'ahkan siapa-siapa. Nabi tak salahkan siapa-siapa. Dua-dua benar. Selama mana kedua-duanya berada di bawah payungan dalil yang umum, benar. Yang kunut pun sunnah, yang tak kunut pun sunnah. Maka yang tu yang perlu kita faham daripada kenapa berlaku perbezaan pendapat. Sebab tu tak semua orang dia boleh bercakap, okey, dah YouTube pun ada, Facebook channel sendiri pun ada, pacak tang tu bercakap. Tak boleh. Sebab hadis dan ayat Al-Quran ini seperti lautan yang luas, tak semua orang pandai untuk tangkap ikan dalam tu. Tapi kalau kita ajak orang awam, pergilah tangkap, berusahalah bersungguh-sungguh. Siapa dia ustaz? Semua sekali. Ni kami semua ni. Ya, semua sekali pergi. Tangkap buntal, tangkap biawak, yang tangkap buaya ada dalam laut pun ada kat buaya ada mesin kan. Yang tangkap ikan tak boleh makan, yang boleh makan. Sebab tu yang keluar macam-macam. Tak boleh terlalu bebas untuk ajang orang awam yastakhrijun atau yastambitun al-ahkam min al-ahadith. Lianna ayatil Quran wal ahadith kathiratun. Kata Imam Bukhari, aku memilih daripada 600,000 hadis. 600,000 hadis. 16 tahun Imam Bukhari pilih untuk keluarkan Al-Jami'us Sahih. 600,000 tuan-tuan. Kita umur 60 pagi ni, 1,000 pun tak habis baca. 1,000 belum habis baca. Umur 40 dah. Umur 40 dah sebab 60 tengok tak ada ni. 1,000 belum habis baca. Banyaknya hadis yang kita tak tahu. Itu pun yang ni salah, dia ni salah. Kan banyak hari ni. Ustaz Nur salah, Ustaz Azhar pun kena. Salah juga. Tu dah afqah, min afqahin nas fi Malaysia dah tu. Bukan yang paling faqih, tapi min jumlati afqahun nas fi Malaysia. Pun salah juga. Pasal apa? Pasal hunaka jihatun tusyajji'uhum ala dhalik. Ada satu kumpulan yang duk bagi semangat. Dan rupanya yang bagi semangat tu di kalangan asatizah juga. Subhanallah. Kita kata hadis banyak, tinggalkan kepada pakar. Kita ada pakar, kita ada mufti, kita ada jabatan mufti, kita ada kumpulan ahli-ahli majlis fatwa. Madza taf'al bi haditsaini sahihain? Man massa dzakarahu falyatawadda. Dengan satu lagi hadis, la innama huwa bid'atun mink. Tuan-tuan faham tak ni? Kan? Ada dua hadis, kedua-duanya sahih. Hadis yang pertama tentang orang yang berwuduk menyentuh kemaluan. Hadis yang kedua, orang yang berwuduk menyentuh kemaluan. Hadis yang pertama sahih. Tidak ada nasikh dan mansukh di antara dua hadis ni. Nabi kata man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang sentuh zakarnya maka dia berwuduk. Mesti berwuduk. Membatalkan wuduk. Massu dzakar. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Talqah ibn Busr.
bintu Busrin. La, apa hukum orang yang memegang kemaluan? Adakah batal? Nabi jawab, la, innama huwa bid'atun min. Yang tu sebahagian daripada anggota kamu. Cakaplah, dah pandai sangat. Dua-dua sahih. La yansakh ahaduhum al-akhar fi hadzal wad'. Macam mana kamu nak selesaikan? Itu baru satu daripada 100,000 masalah. Sebab tu ulama kata bukan seronok-seronok boleh suruh orang cari dalil. Manhaj tu tak betul. Bukan tiap-tiap kali ustaz tu mengajar, tanya dalil dekat dia. Perlu tahu dalil. Tetapi bukan semua maqamat, bukan semua keadaan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, yang ketiga, negara ini negara Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ditafsirkan melalui enakmen syariah negeri-negeri Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita hormat aliran lain, tapi jangan masuk rumah orang, curi barang orang tu, mengaku hak dia. Ini kita tak benarkan. Rumah ini rumah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab tu Al-Imamul Murtada Az-Zabidi daripada Zabid. Zabid mantiqah yakthuru fiha al-ulama fil Yaman. Subhanallah. Dia sebut dalam Ithaf Sadatil Muttaqin, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tak mau terjemah dah, lambat. Satu. Yang kedua, dalam mesyuarat panel pakar akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM 28 Disember 2010, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang memahami dan berpegang kepada Quran dan Sunnah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut manhaj dan kaedah salaf dan khalaf. Jangan duk perasan mengaku salaf hak dia seorang. Hunaka mi'at minas salaf man yu'awwil. Wa hunaka mi'at wal bal alaf minal aqwal minas salaf istakhdama bihi ulama'u ahli sunnati wal jamaah min ahli min al-asy'ariyah wal maturidiyah. Mi'at bal alaf al aqwal. Sebab tu dia tulis di sini kaedah salaf dan khalaf kurungan asy'ariyah dan maturidiyah. Benda tu ditafsirkan kepada enakmen syariah di negeri-negeri sebagai Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, antaranya di Kelantan, Johor dan Sabah. Boleh tumpang rumah kita, dipersilakan, ahlan wa sahlan, sebagai dhaif. Lakin la tu'dhuna fa tu'dhi nafsak. Ihtarim haqqana, haqqa sahibil bait. Sebab tu tuan-tuan, antara yang saya nak baca, cendekiawan Islam tersohor Melayu, cendekiawan Melayu Islam tersohor tahun 1870. Tuan-tuan tengok lamanya. 1870 dulu. Wafat pada tahun 1961 Al-Syeikh Abdullah Fahim, mantan mufti Pulau Pinang. Beliaulah yang memilih tarikh 31 Ogos 1957 setelah diminta oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk memilih tarikh merdeka Malaysia ni. Apa dia sebut? Ni perkataan dia sebiji-sebiji, tapi saya pindah langkah lah sebab panjang. Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semalaya waktu tu, dari peringkat bawah hingga ke peringkat atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama di Melaya, Malaysia ni, menteri-menteri, hingga raja-raja sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i secara ijma'. Ini manhaj di Malaysia.
Kamu bawa aliran lain, kamu kena hormat aliran arus perdana yang rasmi ini. Bukan kamu duduk di tempat kamu menyesatkan aliran arus perdana ni. Yang ni jadi masalah. Dia duduk di Malaysia, dia kata tak perlu mazhab. Dia duduk di Malaysia, dia kata sifat 20 batil. Menyeleweng. Ni bukan contoh. Video pun ada sampai hari ni, tulisan pun ada sampai hari ni. Daripada sebahagian kumpulan. Macam mana nak harmoni? Kamu tetamu, kamu buat kacau di dalam rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah di Malaysia. Saya bawa contoh dan saya bawa bukti, bukan saya cakap. Tuan-tuan sedia maklum, beratus-ratus tahun bangsa Melayu, semelaya ini dari peringkat mereka bermazhab dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Ambil mereka itu hukum-hukum fiqh daripada Tuhfah dan Nihayah, Fathul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Kemudian ilmu tasawuf atas perjalanan Al-Imamul Ghazali rasmi. Inilah manhaj aliran arus perdana di Malaysia sejak ratusan tahun. Tiba-tiba dia kata tasawuf sesat. Nak takrib macam mana ni? Sebab tu kita bercakap hari ni, kalian kena hormat tuan tanah. Sebab kalian menumpang di dalam rumah ini. Habis. Okey, habis dah saat ni kita. Mereka pun diam, lena kawasan. Beberapa orang sultan di Malaysia di kalangan ulama dahulu, sehingga mereka mengarang kitab. Antaranya Sultan kelima Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang mengarang kitab Tauhid Sifat 20, kitab Pohon Agama, dan kemudian dihuraikan kitab itu oleh cicitnya Yang Mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, dinamakan kitab syarahan itu Al-Aqidatus Sulaimaniyah. Sultan tu sendiri mengarang kitab. Bukan dia sahaja yang berfahaman begitu, dia pula mengarang kitab. Ini al-ulama min jumlati sultan. Subhanallah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk pagi ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.